Sepohon kayu rimbun, lebat bunga serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak syahadah apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak syahadah apa gunanya? Al-Fatihah. Wa ila hadrat arwah minna aibina wal muslimina wal muslimat wal mu'minin, khasatan ila Al-Fatihah. Kita memuji Allah. Setelah puji-pujian itu diisi dengan 19 perkara dari ilmu mukjizat kalimah 19. Dan setelah kita mengenal di mana Allah wujud di 8 arah, Allah tak boleh ditempatkan di depan, di belakang, kanan dan kiri, atas dan bawah. Allah ada di mana-mana. Allah bukannya tempatnya di depan atau di belakang, kanan dan kiri. Allah wujud di mana-mana. Tapi nak mengenal makrifat ini memakan masa 1 tahun, 10 tahun, 1 hari, 10 hari, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Mengikut ikhtiar kita, keinginan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, Ilah. Dan apa dari Allah engkau nak kenal? Waktu makan, siapa yang wujud? Ar-Razik, Ar-Razak. Waktu melihat, makan minuman, Al-Musawwir, Al-Bari', Al-Khaliq. Jadi untuk memahami tahmid ni, kita faham perigi air. Siapa tak pernah tengok perigi air, makna dia bukan orang kampung. Kita memahami perigi air digantung di sebelah, apa dia panggil tu? Papan? Apa? Ada tali. Takai, pakai? Takai. Tangkal. Takal. Mana satu nak? Takal, okey. Kemudian baldi. Penariknya tahmid ni Allah. Jadi perlu ada talian. Tahmid perlu ada talian. Tak ada talian, urwatul uthqa, talian pada Allah, talian melalui kalimat, talian kepada Rasulullah, talian kepada syahidah-syahidan. Maka mana boleh ambil air dari perigi?
Tak boleh. Konsep ni kena faham. Tahmid. Jadi kita sentiasa perlukan air dari perigi, ya. Para awliya Allah dahulu tengok apa pun mereka dapat hikmah. Apa pun dia pandang menjadi hikmah dalam hidup. Dengan memandang perigi, air, tali, baldi, penarik tak ada, air tak keluarlah. Jadi ada penarik khas diupah. Upahnya apa? Di rumah arwah ayah semua dulu tarik. Upahnya apa? Makan pagi, tengah hari, malam, semua diberi. Duit tak ada. Sebab duit pada masa tu amat berharga hanya untuk kategori pekerja-pekerja sahaja. Jadi mereka datang bila diperlukan, pergi tarik air. Jadi kita memahami konsep tahmid ni perlu ada baldinya, isinya, tak boleh bocor baldinya. Maka kalau kita ambil dari baldi yang bocor, sebelum sampai sana semua dah habis air. Ambil lagi, letih nak buat kerja. Jadi itulah keadaan kita baldi yang bocor. Ambil contoh ni. Jangan nak terangkan ilmu, ya, tolong. Susah anak-anak ni, kita ni nak faham susah sangat. Kau punya ilmu kau simpan pada engkau lah. Kau alim ke, ustaz ke, syekh ke, kau menyampah aja. Nak ajar kami ilmu. Kami jahil. Allah sayang orang jahil yang mempelajari. Nak menuntut ilmu, Allah sayang. Contoh ni, ilmu tu pun masuk. Contoh ni tak akan lupa. Sehinggalah mencari mana dia pergi. Siapa tak pernah nampak pergi? Angkat tangan. Angkat tangan. Di Cambodia ada pergi kan? Ada kan? Siapa tak nampak pergi? Semua nampak. Ada nampak pergi. Di mana? Ha? Oh, Pulau Besar. Jadi ingat dari contoh ni, baldi tak boleh bocor, diikat, nanti jatuh baldi, habislah baldi tu. Susah nak angkat baldi tu balik dari air yang dalam, kena panjat. Kalau jatuh habis, dimakan ular, makan apa, terus bahaya. Air tu sentiasa mengalir, tak pernah kering daripada mata air. Tahmid tak boleh kering. Bila kering, nikmat tu akan putus. Kalau syukur atas kesihatan tidak ada, pujian tak ada, nikmat tu ditarik. Ini kena faham. Ubat dan penawar segala masalah dunia ni, syukur puji, syukur puji. Tak payah doa. Tak payah doa dah. Itulah afdalud doa. Sawab? Afdalud doa? Alhamdulillah. Ya, afdalud doa. Allah sihat, Allah kenikmat, Allah beri aku rezeki. Alhamdulillah, syukur. Belum ada rezeki, kenapa suruh-suruh syukur? Sebelum ni kau dapat duit tak? Ada. Kau dapat kerja tak? Ada. Kau dapat bisnes tak? Ada. Sebelum ni kau sehat tak? Ada. Sehat. Syukur, syukur, puji. Tengok perubahan akan berlaku dalam syukur, puji, syukur, tahmid, tahmid, puji, syukur, puji, syukur, puji, syukur, puji. Tak berhenti. Selama mana you ada lidah, you ada mata, you ada panca indera. Jadi 5 alat utama untuk mengenal syukur dan tahmid ini wajib dihidupkan dengan tahmid. Dengan tahmid dalam mata, panca indera, pendengaran, penglihatan, bukan dalam mata, penglihatan, bukan dalam telinga, pendengaran. 19 perkara kena isi. 19 kali 5 berapa?
kali 5, 95 kali kena isi. Syukran lillah, hamdan lillah, syukran lillah, hamdan lillah. Tak, itu kedua. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tasbih pun ada, tahmid pun ada. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Lepas tu baru syukran lillah, hamdan lillah. Syukur tak payah sebut pun, itu bahasa dalam. Syukur bahasa dalam. Syukur dapat rasa setitis air. Bila tak ada air, jadi macam orang Afrika minum susu tiap-tiap hari, baru tahu nikmat air, ya. Orang Afrika bila tak ada apa pun nak makan, ambil pasir dengan tanah, diguling, dibuat bulatan, dimasak, makan. Allah, keadaan di Afrika. Air tak ada. Sungai kotor. Laut je. Minum susu. Tiap-tiap hari susu. Itulah. Nak tahu nikmat setitis air, tolong pergi hidup dengan orang Afrika sana yang hanya minum susu. Susu banyak sangat. Kenapa jadi bala musibah kepada air? Mereka pernah syirikkan Allah dengan air. Allah tarik nikmat. Allah tarik nikmat. Jangan main-main. Syirik kepada Allah menjadi penghapus segala nikmat. Jadi isilah 19 perkara di dalam pendengar, bukan telinga, pendengaran. Macam mana tu? Kalau aku pegang macam ni, aku isi subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu ke telinga engkau. Ini ke pendengaran. Kerana Allah berfirman surah Isra, la taqfu inna, pendengaran kamu, penglihatan kamu, fuad kamu akan aku soal. Telinga kamu aku tak soal. Telinga besar ke, kecil ke, tak ada telinga ke, tak ada mata ke, ada, aku tak. Tapi walaupun kamu buta, penglihatan kamu akan aku soal. Aku soal. Kalau kamu mensyukuri semua panca indera ni, di alam barzak kamu boleh nampak fakashafna anka itaka. Fakashafna anka itaka. Kamu boleh nampak seluruh kubur-kubur dari sini sampai Nabi Allah Adam. Kamu boleh nampak apa berlaku di atas bumi dekat anak kamu sedang dia buat apa. Ya, ada hadis Nabi. Orang tidur dalam kubur, dia boleh nampak burung itu betina ke jantan. Uish, begitu tajam. Jadi syukur, puji, syukur. Saya tak nak masuk dalam sebab kita di bab salatul khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina munjina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini title salatul khusyuk adalah manhaj solat para solihin. Manhaj solat para solihin. Apa cara para solihin bersolat? Macam mana mereka mengerjakan solat? Mari kita rujuk surah Baqarah ayat 40. Tolong bacakan. Salatullahi wassalam. Solat yang diterima oleh Allah dari 4 golongan sahaja. Anbiya'ul mursalin, warasatul anbiya, siddiqin, syuhada, wassalihin. Kita punya makam solat orang solin. Tak. Kita baru masuk, kita di luar alam solihin.
Kalau ini alam solihin, kita di luar pintu. Sudah daftar, belum masuk lagi. Sebab kita belum jadi telur ayam. Kita belum jadi telur ayam solihin. Belum lagi dilahirkan dari perut ibu. 40 hari sudah lahir, sudah keluar, telur dah keluar. Ibu ayam belum lagi. Jadi kita wajib duduk di bawah syekh. Itu sebab solihin diberi tempat tinggi. Kalau di Morocco, tempat duduknya lebih kurang 4 ke 5 kaki. Naik ke atas, duduk di atas, semua duduk di bawah. Penghormatan kepada alim ulama. Mimbar adalah salah satu simbol kemuliaan, kehormatan kepada ilmu, orang yang membawa ilmu. Di bawah. Jadi kita kena duduk di bawah ayah solihin untuk mengakhirkan anak-anak soleh. 40 hari belum lagi duduk, 40 hari 40 malam, 40 hadis solihin, soleha, 40 ayat soleh, soleha, belum lagi kita sempurnakan. Tak sempurna lagi sehingga sekarang. Jadi kita masih lagi orang yang sudah berdaftar di dalam majlis solihin tapi belum lagi keluar sijil. Wallah, jangan anggap you sudah jadi solihin melainkan dah dapat sijil dari Allah atau dari Nabi mulia. Dah bagi kita sijil solihin baru jadi. Jangan nak fikir jauh-jauh. Syuhada, siddiqin, Anbiyaul Mursalin, Warzatul Anbiya. Sedikit-sedikit dari pahala mereka kita dapat bila kita fattabi'uni. Pahala tu dapat. Sijil takkan keluar. Sijil keluar apabila kita sudah mengikuti proses mengkaji. Saya baca buku engineering. Saya boleh jadi engineer ke? Halo? Saya baca buku doktor. Nak jadi doktor 5 tahun, 3 ke 5 tahun. Saya baca buku doktor 5 tahun. Lepas tu bawa orang bedah dia. Potong perut dia. Orang tu mati, dia pun mati dalam penjara. Jangan main-main. Ini Allah. Ini urusan Allah. Jangan nak berlagak boleh jadi solihin, syuhada, siddiqin kalau tidak masuk ke kursus. Bahayanya nanti kita mati, you tidak tahu di barisan mana, golongan mana kita nak pergi. Selain daripada 4 golongan ni, Anbiyaul, golongan kelima adalah munafik, Muslim yang munafik. Ini saja golongan yang beriman, yang diiktiraf oleh Allah di dunia dan akhirat. Salihin, syuhada, siddiqin. Tidak ada kelima. Tidak ada golongan mukmin yang kelima. Tak ada. 4 ni sahaja. Jelas Allah telah berfirman. Surah Nisa ayat 69. Surah Nisa ayat 69. Wa man yuti'ir rasul ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. 4 golongan ini sahaja yang diberi nikmat iman. Dan ini perlu diulang-ulang dalam solat 5 waktu sampai mati. Ihdinas siratal mustaqim. 4 golongan ini saja yang diberi nikmat iman, diberi nikmat siratal mustaqim di dunia dan akhirat. Apa dia siratal mustaqim di dunia pun tak kenal lagi. Siratal mustaqim di akhirat kamu akan jumpa. Kenal dulu di dunia ni mana siratal mustaqim. Jadi kita berdoa 17 kali.
Fatihah tu doa lah. Ada hadis Nabi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Lepas baca ayat tu, setengah jam, 1 jam kena tafakkur. Itu sebab kita tak boleh solat bersama al-faqir ilallah. Ahmad kalau berdiri di belakang Syekh Ahmad, berdiri belakang Syekh, mati. Setengah jam lah 1 rakaat, 2 rakaat 1 jam. Oh, tak boleh tahan. Kita sini laju. Itu sebab kita nak cari kemanisan. Berlama qiyam, rukuk, sujud. Sebab Allah berfirman, ana ma'akum iza aqamtumul solat. Aku bersama kamu bila kamu mendirikan solat. Kita nak bersama Allah. Jadi kita suka Syekh Ahmad kalau berdiri belakang Syekh solat, sunat pun terbakar badan dia. Tebak habis lah. Jadi tua lah aku. Umur 13 tahun, hari ini jadi 18 tahun. Lari dia. Tengok-tengok. Mana Syekh Ahmad ni tak ada suara. Rupanya dia masuk tandas, dia pergi wuduk balik lagi. 2 kali, 3 kali. La haula wala quwwata. 2 rakaat 1 jam. Kalau Allah bagi subuh lagi 2-3 jam, Allah bagi subuh sedikit waktu. Tak macam subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak. Kecil pendek ya. Allah begitu manis, begitu hebat bersama Allah. Tak boleh tahan, lari dia. Syekh nak solat, lari. Manis. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Stop. Tafakkur. Tafakkur 1 saat. Ibadat lebih baik dari ibadat. Jadi tafakkur dan ibadat. Tafakkur itu lebih baik dari ibadatmu 1 tahun kau berdiri qiyam ni. Ibadat 1 saat lebih baik daripada 60 tahun engkau berdiri solat ni. 80 tahun, 100 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 1000 tahun. Lebih baik engkau berdiri dan tafakkur dan ibadah. Allah. Jadi apa tafakkur? Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah, tetapkan aku bersama nikmat, bersama orang-orang beriman ni. Sudahkah aku hari ini bersama orang beriman? Ya, aku dah bersama orang solihin. Ya, aku dah bersama orang syuhada. Allah, belum lagi. Allah, ampunkan ya Allah. Ini dialog dengan Allah ni. Manis sungguh. Ya Allah, ya Rabbi, aku tak jumpa lagi siddiqin, orang yang benar dalam syahadah mereka. Aku belum lagi bersamaan dia. Dari dia baca siratal ladzina an'amta alaihim, nak sampai ke ayat lain setengah jam dah habis. Tafakkur. Kalau imam macam tu dia solat, makmum lari pergi masjid jauh 3 km. Sana lagi bagus, cepat boleh habis. Balik sini, Ustaz Adib masih lagi seorang. Mana makmum pergi, semua dah lari. Semua dah lari. Allah. Ya Allah, semoga Allah memberi nikmat untuk kita solat, menikmati Allah bersama kita. Nak kenal hari ini tajuk manhaj solat para solihin, manhaj solatul khusyuk para solihin. Kita petik daripada ayat surah Baqarah ayat 40 sampai 45. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Ya farhabun. Apa terjemah? Sama-sama terjemah. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Nescaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku. Ya Bani Adam. Siapa Bani Israel? Siapa Bani Israel? Dia tak tahu sejarah. Kena baca sejarah Quran lah kalau nak belajar mukjizat ilmu Al-Quran. Mana Bani Israel? Siapa Bani Israel? Siapa Bani Israel? Siapa Bani Israel? Yahudi, Zionis, Yahudi, Zionis, orang Israel. Siapa Bani Israel? Jawab. Siapa Bani Israel? Siapa Bani Israel? Siapa Bani Israel? Siapa? Apa jawapan tu? Kumpulan keturunan Yahudi. Tahu tak Israel tu nama Allah? Tahu tak? Ismail, Israfil, Israel. Okey, tak apa. Tahu tak Israel tu nama malaikat yang diberi nama daripada nama-nama Allah? Okey, siapa Israel? Siapa Israel? Yahudi. Okey, lagi lain? Zionis lagi? Kaum Nabi Musa lagi? Kepala otak Bani Israel ada dalam ni. Dalam ni. Yahudi, Bani Israel dalam ni. Tolonglah. Ini Bani Israel ini. Bani Adam sudah jadi Bani Israel. Sebab Allah. Ini untuk kalau ulama, ini untuk Israel. Ayat ni untuk Israel. Wallah, you sudah jauhkan Quran dari diri you, dari darah daging you, dari nafsu you. You dah jauhkan. Hijran. You dah jauh dari ayat Allah. Tolong ya. Baca ayat tu sekali, semua sekali. Ya Bani Israel. Astaghfirullahaladzim. Tak faham ni. Baca. Ya Bani Israel. 3 kali. Ada 3 nafs ni. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Ada tentera Bani Israel. 3 Bani Israel ni ada tentera dia. Iblis laknatullah. Ya Bani Israel. Lagi general dia syaitan. Ya Bani Israel. Jin tentera-tentera dia. Minal jinnati wan nas. Ya Bani Israel.
Lepas tu Yahudi. Minal jinnati wan nas ya bani Israel. Kemudian semua fikiran-fikiran tentang keyahudian. TV itu pengaruh semua yang Israel bawa ke depan mata kita. Itu semua tentera-tentera dia yang dah masuk dalam dan jadi darah daging kita. Ya bani Israel. Ya bani Israel. Akbar-akbar media, handphone, TV, semua mempengaruhi. Sekarang COVID, vaksin. 37 orang mati di negara Eropah lepas kena vaksin. Sekarang Malaysian kerajaan dah takut. Kami nak kaji balik. Tak mau order 12 juta vaksin dah order. Saya dah cakap ini adalah rancangan Dajjal. Dari pertama sekali kita dah ingatkan. Sebab Allah dah terangkan ini adalah bima kasabat aidin nas. Manusia punya kejahatan, ya, kena faham. Tak takut kepada COVID. Satu kuman yang kecil, Allah bagi 70 trilion tentera dalam badan. Sel-sel yang boleh protect. Okay. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Lazkuru ni'mati allati. Baca betul-betul tajwid. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Uzkuru. 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 Ni'mah. Uzkuru. Ni'mati allati. Uzkuru. Wahai nafs, kau kenal ya apa nikmat Allah bagi kau dulu ya. Mulhimah, tak tahu apa nikmat Allah bagikan nafs ni. Tak tahu. Maka jahil. Maka kau pergi solat berat, tak ada. Bukan kaki badan yang berat nak pergi solat. Jiwa tu berat, nafs itu berat. Kena faham. Dengar pasal COVID dalam surat khabar TV, takut. Allah khabarkan tentang syaitan, tentang iblis, tentang neraka, tak takut sedikit pun. Kabar berita tu Quran kamu tahu. TV tu Quran kamu tahu. Radio tu Quran kamu tahu. Bukan Al-Quranul Karim, Quran kamu. Mana iman dan takwa? Baca uzkuru. Tengok dah lupa dorang. Baru dibacakan tadi. Cukup. Wa an'amtu 1100 kali kalian tak baca, tidak ada dibuka lagi ayat ni. Ini ayat tentang solatul khusyuk. Solatul khusyuk. Saya takkan buka. Saya habiskan dengan ni. Bagi ayat 40 ke 45 sebagai makna ilmunya yang dipraktikkan untuk menjadi solat para solih. Kalau tidak, confirm solat munafikun. Solat munafikun, solat neraka wail, laknat wail ke atas kamu. Sampai mati rasa berat nak datang solat. Beban, bosan nak dapat solat. Pergi buat keputusan. Jadi bacakan lagi 5 kali tadi ayat. Ya Bani. Bila baca Ya Bani Israel, pegang dalam ni. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Kalau kita dah kenal ilmu ni, siapa Bani Israel? Kita ke atau mereka?
Jadi Quran tu bertambah dekat tak? Quran tu jadi darah daging tak? Darah daging Quran tu menjadi keluarga Allah, Ahlullah, walaupun satu ayat. Allah, setiap Quran tu dalam darah dagingku, ada dalam darah dagingku. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bila nak baca ni, bila dia beratkan kita, bila dia bosankan kita, waktu qiyam, waktu rukuk. Bukan disuruh baca, disuruh ingat. Sini apa? Baca ke ingat? Baca ke ingat? Ingat. Hey Bani Israel, ingat nikmat yang Allah beri. Kau ingat tak? Kau boleh, aku tak ingat lah. Itulah kau jahil, buta, pekak, zalim. Kau tak akan ingat. Aku perlu cari ilmu, aku akan ingatkan engkau. Jadi wazkuru tak lakulah. You punya bacaan ni tak laku. Inilah cara para solihin mendidik diri mereka sehingga dapat maqamus solihin. Solihin tak selamat ya. Solihin selamat ya. Selamat, ada najat, tapi tidak tahu kedudukan mereka di sisi Allah. Syuhada selamat, siddiqin selamat dan menyelamatkan. Warzatul anbiya, usaha untuk selamatkan umat. Solihin tolong ya. Jadi you kena solat dengan solat syuhada, ahli syahadah. Setiap qiyam, rukuk dan sujud. Semoga Allah, kita sambung nanti makna ilmu 5 ayat ini untuk mencapai solatul khusyuk para solihin. Hari ini edisi pertama. Besok solatul khusyuk, kita buka edisi seterusnya. Salatullahi wassalam. Mana buka puasa di mana? Pergi. Siapkan Quran. Quran ilahi lastu lil daus. Wahai Rabbku, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ya